Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera ucapkan kepada semua murid yang akan mengikuti kelas cikgu pada hari ini. Baiklah, pada hari ini dalam Jom Score BM, kita akan belajar tentang kesalahan-kesalahan yang mungkin berlaku apabila murid-murid menulis sebuah karangan. Terutamanya cikgu nak fokus kepada isi atau huraian. Baiklah, kadang-kala murid-murid dapat memberi isi yang baik. Namun begitu, apabila murid-murid mengurai, murid-murid kadang-kadang tersasar daripada kehendak soalan itu sendiri. Jadi kadang-kadang murid rasa macam dah buat yang terbaik. Tapi apabila dapat markah nampak macam tak okey. Jadi kenapa keadaan itu berlaku? Adalah apabila murid tidak dapat mengolah dengan baik. Apakah yang dimaksudkan dengan olahan yang baik? Apabila murid-murid dapat beri fokus tentang apa yang dikendaki oleh soalan. Kadang-kadang apabila kita gairah untuk mengurai, kita dah tersasar daripada kehendak soalan itu sendiri. Baiklah, cikgu bagi beberapa contoh, dua contoh secara fokus, secara khususnya dua contoh. Kemudian cikgu tunjukkan kesalahan dalam perenggan tersebut dan bagaimana cikgu nak memperbaiki keadaan itu. Baik, kita tengok soalan yang pertama. Langkah meningkatkan kesedaran terhadap kepentingan alam sekitar. Jadi pendidikan alam sekitar yang diterapkan melalui mata pelajaran geografi di sekolah merupakan salah satu langkah efektif bagi meningkatkan kesedaran ini. Bagus. Hal ini dikatakan sedemikian kerana sekolah merupakan institusi formal yang mampu merealisasikan hasrat ini melalui guru-guru yang berpengalaman. Sangat cantik. Akhirnya kita akan melahirkan masyarakat cinta akan alam sekitar. Mereka tidak akan membuang sampah di rata-rata tempat, malah memastikan kawasan sekitar sentiasa bersih. Negara juga akan kelihatan ceria dan menarik perhatian pelancong hingga akhirnya meningkatkan ekonomi negara. Jadi kalau kita lihat di sini nampak macam cantik. Namun begitu ada satu kesilapan yang sangat besar apabila keadaan ini berlaku. Yang cikgu hijaukan itu ialah isi atau huraian yang masih merujuk kepada langkah. Namun begitu, yang cikgu merahkan itu ialah kesan umum. Tidak merujuk kepada kesan kepada pendidikan alam sekitar atau pendidikan geografi itu sendiri. Tapi melibatkan kesan umum semata-mata. Akhirnya kita akan melahirkan masyarakat cinta akan alam sekitar. Mereka tidak akan buang sampah. Itu adalah kesan umum. Kesan yang dia berlaku walau apa cara sekalipun yang kita buat. Inilah kesan umum yang akan berlaku. Namun begitu, sebaik-baiknya murid memberikan kesan khas untuk pendidikan alam sekitar yang ada dalam mata pelajaran geografi itu. Kalau murid dapat beri kesan itu yang terbaik berbanding murid memberi kesan umum sebegini. Okay? Jadi olahan yang baik ialah kita menerangkan isi atau contoh yang diberikan tu. Kita perlu huraikan isi dan contoh. Bukan huraikan secara umum semata-mata. Jadi sebaik-baiknya keadaan ini berlaku sebegini. Contohnya, kita beri contoh mata pelajaran geografi tadi, guru-guru boleh melaksanakan sesi pembelajaran di luar bilik darjah semasa menerangkan topik-topik berkaitan. Jadi kita masih berada di sekolah. Kalau tadi kita dah berada di luar daripada sekolah dah. Tapi kali ini kita masih berada di sekolah. Hal ini semestinya akan memberikan kesan yang lebih mendalam kepada murid-murid berbanding sekadar ditonton di kaca-kaca televisyen semata-mata. Nampak? Masih berada di sekolah. Akhirnya rasa sayang terhadap alam sekitar akan dibentuk. Akhir sekali baru kita ambil satu kesimpulan ringkas berkaitan maklumat umum, kesan umum terhadap isu ini. Jadi murid dapat bezakan tak? Kalau murid dapat bezakan, murid sepatutnya dapat bezakanlah. Yang tadi tu dia sekejap dia ceritakan tentang sekolah. Sedangkan isi berkaitan sekolah. Dia cerita tentang sekolah satu ayat lagi, kemudian dia cerita tentang umum. Jadi itu bukan olahan yang baik. Okey, cikgu bagi contoh yang kedua. Jadi itu kesalahan yang pertama, memberi olahan umum. Memberi olahan umum, bukan olahan berdasarkan isi yang diberi. Jadi murid, kadang-kadang murid dapat bagi isi yang baik, tapi olahan terlampau umum. Tak tepat dengan apa isi yang murid bagi. Baik, bagaimana pula yang seterusnya? Punca pencemaran sungai. Sikap masyarakat yang suka buang sampah ke dalam sungai merupakan salah satu punca pencemaran ini. Sikap tidak bertanggungjawab ini seringkali dikaitkan dengan penduduk yang tinggal di kawasan pinggir-pinggir sungai. Nampak? Sangat matang. Sewajarnya mereka tidak melakukan hal sedemikian supaya sampah-sampah tersebut tidak mencemari sungai. Sampah-sampah perlulah diasingkan dan dibuang ke dalam tong yang disediakan bagi memudahkan pihak bertanggungjawab membuat pelupusan. Seandainya berkelapangan, komuniti setempat perlulah menjalankan kerja-kerja pembersihan sungai tanpa mengharapkan pihak berkuasa tempatan semata-mata. Maka jelaslah sikap masyarakat yang gemar membuang sampah ke dalam sungai merupakan punca pencemaran.
Jadi nampak macam cantik, nampak macam smooth je karangan ni, perenggan ni. Namun begitu, apa yang berlaku ialah murid ini hanya yang berwarna hijau saja yang menceritakan tentang punca pencemaran sungai. Selebihnya, semua menceritakan tentang langkah-langkah memelihara sungai, iaitu tidak buang sampah, asingkan sampah, buat gotong royong, buat pembersihan sungai. Jadi itu adalah langkah. Sedangkan soalan nak punca. Jadi sepatutnya murid menceritakan tentang punca sampai habis. Kalau pun murid nak letak satu langkah, boleh. Tapi di hujung ayat sekali. Di hujung ayat sekali. Di hujung sekali. Baik. Jadi macam mana kita nak buat? Sepatutnya murid-murid perlu meletakkan, kalau yang ayat pertama, sikap masyarakat suka buang sampah, ayat yang negatif, betul. Sikap tidak bertanggung ini seringkali dikait dengan penduduk sekitar di kawasan pinggiran sungai, negatif. Sepatutnya untuk punca yang negatif, setiap ayat mestilah negatif. Barulah menampakkan bahawa kita sedang membincangkan punca. Cikgu akan bagi contoh. Sikap masyarakat yang suka buang sampah ke dalam sungai merupakan salah satu punca pencemaran ini. Negatif. Sikap tidak bertanggungjawab ini seringkali dikaitkan dengan penduduk yang tinggal di kawasan pinggir-pinggir sungai. Negatif. Mereka tidak mengambil endah tentang keadaan sekitaran dipenuhi sampah akibat aliran air yang tidak bergerak, akibat setelah sisa-sisa domestik yang berlonggok menghalang laluan sungai. Nampak? Negatif lagi. Sikap acuh tak acuh terhadap pengurusan sampah yang baik telah memburukkan lagi keadaan apabila sebarang kempen kesedaran tidak membawa apa-apa kesan terhadap mereka. Sekali lagi negatif. Bagi mereka, tanggungjawab menjaga kebersihan berada di bawah pihak berkuasa tempatan semata-mata. Negatif. Bagi mereka juga, membuang sampah ke dalam sungai lebih mudah berbanding mengumpulkan sampah di hadapan jalan yang mungkin berada 100 meter dari pintu rumah. Negatif juga. Jadi itu yang cikgu masukkan. Negatif. Kalau kita nak masukkan pun cadangan, mestilah di hujung perenggan itu. Bukan menguasai keseluruhan perenggan. Sebab isu utama adalah puncak, bukan langkah. Jadi itu saya secara ringkas cikgu terangkan. Apa kesalahan yang selalunya berlaku untuk murid-murid. Jadi tolong pastikan tidak berlaku kesalahan ini. Sayang murid-murid dapat satu idea yang baik, namun begitu pengolahannya agak pada cikgu agak cincai lah untuk menyelesaikan satu isu. Itu saja. Jangan lupa untuk like, share video dan subscribe cikgu. Kita akan buat lagi tip-tip seterusnya bagi memastikan murid-murid mampu mencapai skor A untuk SPM akan datang. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi.